Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali. Okey, want me to talk in English ke boleh? Dia dalam Arab. اللغة العربية. Alhamdulillah. Okay, so my name is Ashraf. I am fourth year student in engineering mechatronics, and I'm one of the club's member lah untuk team. So this lab is called Robot Design Lab ataupun kita orang singkatannya Roboteam. Robolab. Robolab ni is a lab that usually macam occupied by Roboteam punya famous club lah. Kita tengok dalam belakang ni pun kita orang punya sini kat Adik dan Taufik. And we have so many advisors. One of them is Anwar Intan. So what we usually do in this lab is we are selalunya buat projek-projek sendiri. Kalau tengok yang ni, this is my 3D printer. Usually memang buat projek-projek untuk sekarang ni dalam saja printing ni lah. This is called articulated dragon. Dia print sekali dia boleh gerak-gerak. Dan banyak-banyak lagi lah benda kita boleh print. And then kalau tengok sini pun diorang ada buat lab untuk diorang punya integrated design project. Dan sekarang ni lab ni sebenarnya saki-maki daripada competition combat robot. So this lab is usually mesti buat something lah macam projek sendiri ataupun projek ni. Dan selalunya kita orang kalau tengok kat belakang tu ada macam robot besar sikit. That's our robot masa untuk Robocon tahun lepas. We get number 4 lah nationally. Ada yang belakang tu ada apa? Buat tu ialah from the company Kinetic. And I think the Imran is more suitable lah nak cakap pasal buat tu. So basically lab ni dia macam undergraduate punya lab. So student dia kena register dengan club. Club tu panggil Roboteam lah. Roboteam. And then kalau you register you boleh access lah kat lab ni. And then biasanya student kalau time dia tak ada dia datang ke lab ni lah. Lepak ke ataupun untuk tengok kawan dia buat kerja, kacau-kacau kawan. So tapi kadang-kadang kalau kita buat projek, kita fikir kita tak boleh nak buat kan. Kadang-kadang ada kawan kita datang cakap, kenapa kamu tak buat macam ni? In a way dia macam encourage collaboration lah. Itu antara tujuan utama lah lab ni. So kalau macam dapat tengok kat sini ada banyak diorang FYP final year project pun diorang buat kat sini. Ada yang IDP integrated design project pun buat kat sini. So walaupun you bukan member, you bukan buat projek tu tapi boleh tolong jugalah. So kita encourage tolong satu sama lain lah kalangan student. Dan Roboteam ni sebenarnya dia under CUBE lah, under management CUBE yang managekan Roboteam ni lah. It is part of the CUBE. And then kebanyakan projek undergraduate kita buat kat lab ni lah. Dan kalau tengok kat belakang tu ada bot besar tu, yang tu dia kat dalam lab yang lain. Dalam CUBE ni ada 7 lab. Saya tak tahu Dr. Halina dah terangkan. Ada 7 lab. Salah satunya Maritime Robotics Lab. Yang bot tu under MRL Lab. Marine Robotics Lab. Dan bot pun dia ada banyak versi. Kalau ada yang versi kecil, ada yang besar sikit dan paling besar yang tu lah. Dan kita orang basically kita develop book tu daripada scratch lah. Basically, cerita dia PhD Dr. Zul lah. Basically dia buat research pasal book PhD and that book bila kita bawa ke bila Dr. Zul join UIA, dia bawa sekali lah dia punya projek dia tu. Dan ada satu company dia Kinetic yang kerja diorang buat survey. Apa yang diorang buat, diorang pakai code biasa dan kena ada orang kat atas code tu dan kena ada banyak sensor lah. Dan bila diorang tengok code yang unmanned yang boleh kita remote control je daripada tepi pantai dan kita boleh buat kerja yang sama. So
So lagi senang lah sebab kalau tengah-tengah laut kan panas kan. So dia orang minat dan dia orang banyak sponsor lah basically. Kebanyakan boat kat sini disponsor oleh Kinetic lah. Kinetic develop. Dan dia orang memang develop daripada kosong lah. Dia punya program dia, punya controller dia. Controller kita orang dah try macam-macam. Ada pakai Arduino, ada pakai Raspberry Pi. Yang latest kita orang pakai Nvidia. Nvidia apa nama dia? Jetson Nano. Jetson Nano. Which is kita integratekan AI sekali dalam punya sistem lah. Dan software untuk bot kita pakai software Move IVP. Kita tahu pernah dengar tak? Sebelum ni kita pakai Azure Pilot. Tapi Azure Pilot sebenarnya dia lebih kepada untuk drone. Tapi kita guna juga untuk bot. Boleh pakai, tapi dia ada certain benda yang orang tak boleh nak buat lah. Dan Move IVP ni adalah program yang developed by MIT. And then dia adalah open source. Bila open source ni kita boleh guna free je lah, tak bayar-bayar. Dan dia memang develop untuk code USB lah. USB ni stand for Unmanned Surface Vehicle. So itu pengenalan untuk testing robotik lah. Dan kita ada juga lah buat projek-projek yang lain dengan kalau robot tu kita buat dengan Hydrokinetic. Hydrokinetic ni dia macam company lah. Dan ada juga yang projek kita orang buat dengan scrubber. Projek scrubber ni maksudnya yang untuk cuci lantai. Kalau kat rumah biasanya robot yang cuci lantai kan. Nah, yang ni untuk industrial punya level. Kita buat dengan Juara punya company lah. Company Juara ni dia orang buat untuk supermarket yang besar-besar. Dia orang dapat kontrak untuk purchasekan dan dia orang nak buat satu robot yang autonomous dan kita orang develop lah untuk dia orang dan pakai sensor, banyak sensor lah, pakai LiDAR, ada proximity sensor. Dan projek ni juga kami sebagai lecturer kita cuba kecilkan skop dia dan bagi dia sebagai final year project untuk student juga. So basically daripada final year project ada yang buat IDP project, yang benda yang sama lah. So itulah yang kita orang buat kat lab ni lah. So kalau nak tengok ada basic ni introduction to 3D printer lah. Nanti kita orang tengok boleh tengok 3D printer yang lagi canggih lah daripada lab Hanafi. So put sana ada soalan apa nak tanya? Tadi Dr. Khairul Azami bagi tahu kan kena tanya soalan. Kalau tak tanya soalan tak boleh keluar daripada lab. Allah. Eje. Boleh ni. So yang kat web buat tadi semua nampak macam berminat kan. Itu sebenarnya daripada subjek robotik. Salah satu subjek daripada mekatronik lah. Saya ajar juga mengenai robotik. Nampak macam complicated tapi sebenarnya senang je kan. Dia dah basic dia tu nampak jadi macam dia punya basic dah differentiation. Differentiation belajar. Basic dia differentiation. Kalau boleh buat differentiation boleh je. Komponen dia apa? Dia orang tadi sebab ada pilih tadi. Kita ni yang buat benda yang tak ada kat pasaran. So biasanya kalau sebab kita buat basically dia akan cair apa misalnya dia buat dia cairkan plastik dan plastik tu cair Hasil pun macam tu juga. dia dah keras ada akhirnya getah dia ada material yang lain yang fleksibel. Saya tak tahu dia orang ada Ini fleksibel. oh this one yang ni yang fleksibel. Material dia akan kalau kita buat bentuk tu ni dah fleksibel punya bentuk. Maksudnya kalau contoh ada koordinat today
It's from a chip kan? Yes, a chip. So dia dah macam dia boleh satu buat yang itulah. Ni mana tujuannya? Kan nak punya Dia biasanya dia akan design dalam komputer. Lepas tu dia akan export sebagai STL lah. Biasa dalam STL file. STL file dia akan tunjuk dan dia boleh print. Selalu kalau tengok dekat itu kan, diorang macam ada dalam kan ada Arduino. jadi open. Yang tu kalau printer yang dulu sebab printer ni dia sangat sensitif kepada temperature sebab dia nak kena cairkan plastik dan plastik tu dia kena keraskan. Jadi kalau dia terlalu tinggi temperature dia tak jadi bentuk yang cantik lah. Kalau dia sejuk sangat pun dia tak cantik juga. Dia kena ada nominal sebab tu dia buat dalam enclosure. Buat kalau yang ni yang baru dia ada dia punya kipas dia kat dia cairkan dia akan dan biasa kalau dalam bilik aircon okey. Yang tak okey kalau kita letak kat luar daripada bilik tapi kalau yang ni pun kalau panas sangat dia terjadi juga. Dia kena try yang ni dan setting dia tu biasanya dia kena main-main juga. Dia ada banyak setting dia punya speed dia tu kita boleh adjust. Kalau biasanya kalau kita dah find satu speed yang kuat dalam bilik yang sama, kalau ubah apa pun design apa-apa pun dia akan jadi okey lah. Dia ada limit macam limitation tak? Limitation dia punya size dia. Size ni lah. Dia boleh print size ni saja. Kalau lagi besar, lebar, dia tak boleh print. Ataupun lagi tinggi daripada dia punya height dia. So basically design tu basically kena size yang ni saja. Itu dia punya limitation lah. Tapi biasanya kalau contohnya lah, you nak buat yang design yang lagi besar, you pecahkan kepada dua bahagian lah. You print dulu separuh, print lagi separuh, lepas tu you cantumkan. Lepas tu bukam lah. Kalau nak buat memang satu kena dalam bentuk tu, maksudnya dia dalam bentuk sebab nanti bila dia bawah nak bagi dia punya tekstur tu kena keluar tu tadi lancar. Dan kata soalan ni dari plastik botol tu mak dia filament daripada recyclable material. So boleh betul so boleh lah tapi kena ada proses dia. Jadi kan Boleh lah kalau ada yang tolong. Boleh juga. Ada. Tapi yang tu kena adjust dia punya temperature lah. Dia yang ni dia dah temperature berapa. Kadang-kadang certain indicator dia ada limit juga. Temperature dia tu dia tak boleh nak rendah sangat. Kalau yang tu kena pakai printer yang boleh adjust lagi banyak. ini sebenarnya kita ni boleh daripada bawah sampai atas dia punya dia nampak rantai sebelah Orang lain kau beri juga lah. orang pun beri buka. Tapi yang macam yang paling sekarang yang ada kena dalam ni ada sampai 10,000 juga lah printer. Yang ni baru 1,000 lebih je. Dia kalau nak guna dia macam susah kan? Dia sebenarnya dalam learning curve dia juga lah. dalam 3D printer atau 3D printing punya scope yang susah dah. Jadi masa printing tu dah susah kan. Yang susahnya masa kita nak design dan kita kena make sure yang design kita tu is printable. Maksudnya kita boleh je design macam-macam tapi kalau tengok ni tak boleh. So sebenarnya nanti akan fail, nanti akan kita kena tahulah. Jadi kalau kita print kita kena banyak macam akan buang support. Jadi semuanya banyak-banyaknya semualah support yang terbuang. Maksudnya kalau kita print, contoh kalau benda tu menegak, kita kena ada tangan kan. Kita kena print support kat bawah dia. So ini semua ni support. Tak dalam sistem kita tak perlu. Bila kita masukkan kat nak print, kita kena masukkan kat satu software slicer. Nanti dia akan slice, dia akan tunjuk mana tempat yang kena ada support. Mana dia buat ni. Mana sendiri bintik nanti boleh tanya ke anak dia. Saya ada buat satu research FYP student
kan drone ada banyak-banyak, dia bergerak seiring, dipanggil swarm. Swarm tu dia akan bergerak, so kita akan capturekan motion dia tu, kita validatekan dengan model matematik yang kita belajar, tengok bagaimana dia terlepas ataupun pick off daripada yang kita modelkan tu. Ini motion sensor lah. Ini semua dikaji oleh JJ. Ni arm robot, dalam ni ada medical robot. Medical robot adalah robot pertama di Malaysia yang disertified digunakan yang disertified oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang Makcik Kiah robot semua tu kan, itu tak certified lagi, kita yang ada. Tapi kita tak boleh buka kan, Dr. Zul? Kenapa ni? Satu lagi robot yang melekat kat dinding kapal. Ada lagi satu robot yang melekat dekat dinding kapal untuk nak bersihkan kapal. So selama ni manusia buat scrap tu secara manual kan, pakai diver kan. Ni tak, robot tu dia melekat kat dinding kapal, dia scrapkan daripada atas sampai ke bawah. Yang industri punya scrapping. Bukan, sebab kapal punya batu karang tu keras. Dia punya lekat dia tu memang magnet ngam-ngam lah, memang kuat lah. Dia tolak tu memang kuat lah. Ada satu sini dengan Mediport. Ini kereta punya simulator, kat sana kapal punya simulator. Oh, kapal. Kapal. Jadi untuk VR ini kita develop apps. Okay, apps. Contohnya apa kita orang buat dekat VR ni, Petronas pernah taja kita buat untuk safety. Contohnya dekat pelantar minyak dekat tengah-tengah laut dah kan. Okey, kalau ada emergency, bagaimana kita nak simulatekan orang tu untuk keluar? Jadi kita letak banyak-banyak kamera kat situ, masukkan dalam apps, lepas tu jadikan dia dalam virtual reality. So orang tu akan sendiri berada dalam pelantar tu lah. The next adalah you all tak payah nak pergi pun Palestin tu untuk nak berperang ke. Dalam apps tu kita developkan dekat suasana dekat Palestin, you pakai tu you rasa tembak-tembak semua tu lah. Lain lagi application pakai VR ni adalah kursus, contohnya nak membaiki sesuatu. Dekat Korea dah nak aplikasi nak repair enjin kapal terbang. Okey, dia masukkan dalam apps. So dia pegang VR tu, dia sendiri buat repair kan secara virtual lah. Boleh buka? Muat ke nak masuk semua tu? Gila-gila lah. Gila. Laki dulu lah. Nanti belum masuk tu. Yelah. Kepala nak kerja. Shen, rekod. Lelaki tu sabar. Tak Afin dah. Tak boleh dia kat sini. Mana robot ni tadi? Nanti kunci balik Nanti kunci balik aku nak gerak ni. Nanti kita nak situ. Okey. Weh, kita pula yang kena terangkan. Orang buat kerja. Okey. Okey, ini adalah robot Medibot. Ini yang versi yang ketiga. Versi bayangkan waktu COVID hari tu. Ini versi yang kedua. So dia akan monitor dekat sini, dia akan ada tempat nak check darah, ambil darah semua kat sini, dan doktor di sebelah bilik. Waktu zaman COVID kan tak boleh nak interaction kan. So hantar robot dulu pergi. Okay, untuk nak check. Ini versi yang kedua. Yang ketiga. Versi yang kedua, pertama adalah tong tu. Nampak tu? Waktu zaman COVID semua benda tutup. Ini. Waktu zaman COVID semua benda tutup, kita orang lecturer tak ada kelas. Jadi apa kita buat? Ambil tong, jom kita develop robot. Tiba-tiba kita pitch ni ada satu company berminat. Itu yang datangnya company Prostrain untuk developkan version 3 dan yang terbaru version 4. Dia bukannya merawat tau. Dia bukannya merawat you, tak. Dia akan diagnose dulu. So dia akan datang kat you, telemetri akan disambung ke doktor bilik lain. So dia akan kat situ akan check, situ akan. Tapi ingat nak buat robot untuk medical, untuk bersentuh dengan manusia, certification dia paling ketat sekali. Dia punya tayar tu, roda tu, make sure tayar tu tidak boleh kutip, habuk. Nampak tak?
Dia tak boleh cepat berkulat. Nampak tu? Grade dia tu tinggi. So alhamdulillah kita orang punya robot tu dapat certified. Cumanya sekarang adalah nak make dia autonomous. Maknanya dia bergerak je. Tapi kita hanya boleh apply dekat hospital UAE di Kuantan saja. Okay, alright. Itu Medibot yang dekat sana, yang kat bawah tu dia punya prototype untuk scrubber. Bila lalu kita nanti hari tu. Okay. Sorry lah, kecil sikit lah. Ni scrubber. Ini adalah dinding kapal. Dinding kapal. So dinding ni akan condong naik lah. So dia nak test boleh ke tidak dia jatuh dan scrapkan dia punya tu. So dia ada magnet kat sini untuk nak letak. Dia akan magnet dia akan letak. Okay. Jom kita pergi next. Next. Jom. Wah, tunggu keluar. Baik. Cik. Kereta daripada elektrik kalau minyak. Ini kami baru terima daripada Mazda sebiji free. Ui. Driving. Ya. Okay. So ini khusus untuk otomotif. Ini kapal yang version pertama yang tadi disebut. Okay. Ini adalah helikopter untuk nak belajar avionics system untuk aerospace. Oh, bisa. Kalau nak sedana. Oh, kita tak Okay, so tambah lagi ya. Okay, so brothers and sisters, ini adalah low speed wind tunnel. Ini untuk student-student aero angkasa dan juga civil engineering. Okay, apa fungsi benda lah ni? Okay, kita tengok kereta kan bergerak, kapal terbang kan bergerak kan? So instead of kedua-dua benda tu bergerak, why not kita alirkan angin? So sama je lah method dia kan? So sama je. Jadi fungsi dia untuk apa? Nak tengok aliran angin itu. Contohnya kalau arkitek lah nak buat urban planning kan, macam mana you nak letakkan, nak designkan you punya building town itu supaya tak kena laluan angin. Kalau kena impact dia kecil. Tapi kalau kapal terbang, kita design dia punya wing dia macam mana, body dia macam mana. Jadi dia memang sebesar ini. Kenapa sebesar ini? Sebab dia nak aliran angin yang uniform. Jadi dia letak dalam cross section area dalam tu. Jadi kita akan naik, kita akan tengok cross section area dia kecil tu. Tapi wind tunnel ni adalah wind tunnel yang terbesar di Malaysia, tapi tidak terpantas di Malaysia. Yang pantas UPM lah. So ini hanya low speed saja untuk kapal terbang, untuk bangunan sivil dan juga untuk orang-orang aero angkasa lah. Siapa nak tengok dalam tu, kalau dekat Amerika, tahu tak MIT? Tahu. Massachusetts Institute of Energy. Okay, saya ke situ, dia punya wind tunnel boleh depressurize. Maksud dia boleh jadikan keadaan itu keadaan vakum. Bila keadaan vakum, dia boleh mimic outer space. Okay? Alright, so kalau nak tengok situlah, tapi Excuse me. Sorry. masak. Boleh, tapi saya malah nak buka dia punya ni, satu-satu. Tak memang kita tengok daripada luar. Okey, dia macam ni. So kita akan letak mounting kita punya sayap spesimen kat dalam ni. So angin akan tiup daripada sana ke belakang. Sebab tu nampak yang terkeluar tu kan. So dia akan pusing cycle balik angin macam tu. Test facility ni berharga 11 juta. Yeah. So itu adalah Angin tu generated dari kipas. daripada kipas yang belakang. Kalau benda mesin ni hidup,
dia akan tarik elektrik satu kuliah. Oh. Kalau buat eksperimen kat sini lah. So kebanyakannya student undergraduate ada tapi pada tahun akhir, tapi mostly kepada research dan juga daripada consultant daripada SIRIM lah. Contohnya SIRIM dia nak buat tiang lampu. Dia nak cari tiang lampu yang boleh menghadang angin daripada jatuh. Lagi satu contoh projek SIRIM, perasan tak kalau korang punya kereta kalau rosak ada segitiga tu kan? Nak design segitiga tu supaya tidak boleh ditolak oleh angin yang ringan, yang tak kuat. Okay, so itulah gunanya terowong angin, wind tunnel. Okay, jom turun. Mechanical memang macam ni lah lab dia, tak ada aircon. Ni betul mesti pecah. Ke Doring tu testingnya ada pecah ke apa je? Tak pecah, ini dah masukkan something ni. Oh. Ini masih ada lagi. Dah masukkan something. So bila Tu contohnya nampak tu projek civil. Nak design bumbung, dia letak banyak point-point sini. Ini adalah untuk pitut tiup. Daripada pressure kita dapat velocity. Guna konsep Bernoulli kan? Tahu Bernoulli kan? tahu Bernoulli principle. Bernoulli principle. So dapat beza in pressure, dia dapat velocity. Okay, next. Jom. Mana dia? Tak ada cepat terlampau. Kita ada oleh Islamic Development Bank. So dia bagi duit berapa ratus juta buat satu lab luas. Apa nama tempat ni? Tak, bukan tu. Uni ke? Tak. Nama tempat ni, lab ni. Ya. Bukan wind tunnel, ada dia cakap. Apa dia? Nama tempat ni. Apa Nama ni? tempat ni, otomatis ni ada nama dia atas ni. Ada. Sekejap. Tengok dulu. Oh ni. Automotive Engineering Laboratory. Alright. Oh, saya kamera. Memang ada pakai you. Malas awak import ni. YouTube ke? Bukan tak pandai bagi kat malas. Jom pergi Starbucks. Jom. Cik. Janganlah. Kita melawat ni. Tak, sini ada Starbucks. Tahu. Starbucks. CNC Milling Laboratory. Jauhnya. Sini pun best warna putih ni. Ni tak terik itu. Kita campus baru ni lama by the way. Tak ada, tak kira. Dia kau lah campus baru. Dia pasal design tu. Kalau kau tengok campus yang dia orang nak buat kat internet, lebih kurang tak? Sekejap ni. Bukan je ni. Macam apa? Campus baru. Terik tu dia guna. Okay, jom masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, so dah ramai. Naik apa ni? Ni roket ni. Oh, roket je? Minta izin record Boleh sama. Kau mau scatter. Buat mistake. Lab apa ni? Baik. Jom. Jadi nak pergi lab 3D printing, korang lapar kan? Mana ada satu lagi lab, insyaAllah. Okay, ni lab propulsion lab untuk aerospace student. So ni adalah
orang punya team leader untuk rocket team. Rocket team. Brother Hazim, Brother Nick, and Brother Mukri. Yusuf. Okay, this is a propulsion lab. So propulsion lab memang bakar-bakar. Paling tutup sebab tu tak ada aircon. Okay, so kat sini ada beberapa test. Okay, ini adalah rocket, sounding rocket untuk student masuk pertandingan Malaysia Rocket Competition. Dah menang, dapat nombor 3. So tahun ni pun ada lagi. So yang you all nak belajar pasal elektronik tu kan, boleh siapa nak cerita pasal avionics? Okay, Nick. So basically tujuan avionics dalam roket ni untuk kita ukur altitude, itu yang paling penting, and then transfer the data from the rocket to the ground station lah. Itu secara brief. Yang kita pakai setakat ni kita pakai LoRa, low radio frequency, tapi tak berjaya malam ni. Itu saja kot. Okay, lagi satu application avionics adalah ini tak guided. Dia tembak, dia naik atas, lepas tu dia lepaskan, ejectkan ni parachute, lepas tu dia selamat mendarat. Ada video aja. Ada video. Betul juga video lagi. Dan kalau guided, kalau you all berminat, fin ini kita gerakkan. Awak tahu tak Iron Dome? Saya tu kan, Iron Dome tu kan. Ada tak baca surat khabar saya pernah tulis pasal Iron Dome? Iron Dome kan dia akan kejar, dia akan intercept kan, kapal sebagai roket kan, betul kan? Dia akan intercept. So macam mana dia bergerak macam tu? Menggunakan fin ini. Okay? Dia adjust fin tu gerak. So ini adalah rocket competition. Kalau opsi nak hantar satu tim, tahun ni insyaAllah kita akan bukakan sebab kami adalah penganjur dia untuk tahun ini. So kita akan start dulu dengan workshop, series of workshop, ajar you all basic theory. Lepas tu you fabricate sendiri, pergi dekat UiTM Perak. ILD Perak. Seberang Perak tu kita akan berkampung situ untuk 2 ke 3 hari untuk pitching dan juga untuk test roket. Ini waktu pitching lah, waktu pitching roket. Bukan saja universiti, sekolah-sekolah pun masuk. Tapi ada kategori lah. Jangan tak percaya, sekolah pun dah tembak roket pembakaran. Bukan roket air lagi tapi kita nak ajar macam mana buat fuel lah. Fuel ni dia macam ni. Ini adalah fuel dalam dia, tempat nak bakar dia. Bahaya nak ajar you ni, jadi korang buat senjata ni lah. Okay, so ini kita akan bagi you all hanya design roket, avionic system, structure dia semua dan cara macam mana nak eject parachute. Okay, ini untuk pertandingan, which is IUL Rocket Team ni akan masuk tahun ni di MRC dan juga tahun ni kita akan hantar satu tim dekat Turki Technofest, insya-Allah, untuk nak bertanding. Tapi bukan yang kecil ni lah, 2 meter, 2 point dekat 3 meter roket tu tinggi. Okay, right. So mana video Lima? Aduh, dia punya bunyi tu lah yang kita nak dengar. Memang syok lah. Tapi hanya UAE saja yang buka parachute dia dekat apogee. Dekat atas sekali dia buka dan selamat. Sebab tu inilah roket yang hari tu kita tembak lah. Okay, so ini adalah sounding rocket. Kalau untuk research dan juga untuk industri ada di sana. Jom kita tengok di sana. Apa yang kita tahu tak? Okay. Untuk industri Tentera Udara Malaysia yang buat flight training jet berjuang tu, dia akan tembak smoky sun dia panggil. Keluar dia tembak ni keluar asap. Jadi bila dia nampak ni jet fighter nampak ni, dia akan mengelak. Betul? Okey. Benda lah ni beli dekat luar negara, dekat US, harga 20-30 ringgit. Jadi why not kita bagi dekat universiti untuk buat. So kita come up with the design macam ni dan kita tembak. Keluar asap dan tembak. Jalan. So benda ni tak sampai 1000 pun. Nampak tak berapa banyak kita berjimat kalau percaya kepada tempatan. So ini adalah industrial project daripada syarikat Lestari Aero lah. Okey, adalah lagi-lagi daripada 3D printer. Tu 3D printer pun tengah berfungsi tu. 3D printer tu adalah 3D printer yang laju. Dia 3 kali ganda. Kemudian yang awak pegang ni, adalah hybrid rocket.
Lagi clear. Hybrid roket. Saiz dia tu sama besar dengan diameter saiz misal yang tembak Israel guna. 2.5 inch punya diameter tu. Okay? So hybrid roket ni apa fungsi dia? Dia bezakan antara pembakar dia fuel dengan oxidizer dia at different physical state. Satu daripada solid, satu daripada liquid. Oxidizer. So ditembak dalam tu dan api keluar ke belakang. Alright. Next, itu adalah mini engine kapal terbang belakang tu. Bila tu berfungsi, mesin out. Mesti ada dia punya formula. Untuk research tu, itu yang besar, ini yang kecil. So ini adalah sensor pressure transducer. Dilekatkan dekat sini untuk nak mengukur pressure. Ini adalah pressure transducer. Ini pula sensor yang awak belajar tadi adalah load cell. Load cell ni untuk apa? Untuk nak mengukur daya tujahan. So kami letak dekat sini, dekat depan ni. Bila api ke depan, dia tolak ni ke mana? So kita dapat kira berapa daya tujahan. Ini adalah load cell. Ini pula adalah thermocouple. Thermocouple diletak dekat sini untuk nak mengukur suhu. Jadi dapat suhu, dapat pressure, dapat temperature, macam-macam properties, macam-macam performance you boleh calculate selepas itu. Semua sensor-sensor ni akan masuk ke dalam ini dipanggil data acquisition. Ni kita orang buat sendiri. So sensor-sensor tu akan cocok dia punya ni ke sini. Okay? Bila cocok, data tu akan proses. Ini akan cocok ke dalam kita punya desktop. Untuk read semua data-data secara real time. Ini pula untuk igniter. Igniter ni kita boleh jauh-jauh untuk kita nak ingatkan nyalaan api sebelum dia kita onkan kita punya oxidizer tembak. Nampak tak? Ada juga kita buat daripada sini, bukan saja dia boleh masuk USB ke dalam komputer untuk dapatkan maklumat data, dia juga boleh transmit ke dalam cloud. Kita boleh baca melalui handphone. Nampak tak? Application dia banyak. Dia banyak application kalau you sendiri yang buat. So ini kita orang buat sendiri, igniter pun kita orang buat sendiri. So ini adalah tempat penyalaan dia. Igniter dia. Igniter dia kita buat macam mana? Kita ada dua wire ni, kita letak nichrome wire berhubung dengan ni, kita celup dalam black powder, bagi dia kering, hidupkan switch, ada aliran elektrik, dia akan spark. So bila akan menyala, kita bakar, kita onkan oxidizer, tembak. Itu cara dia. So orang yang buat roket ni sebenarnya dia boleh buat bom. Pernah dengar Beirut explosion? Pernah dengar Beirut explosion kan? Pernah kan? Dia pakai apa? Ammonium? Urea tu kan, baja. Dia kata baja kan? Itu bukan baja. Itu adalah salah satu komponen untuk solid propellant. Ammonium nitrate. Okay? Alright. So macam-macam lah. Boleh buat senjata, boleh buat cloud seeding, macam-macam boleh buat. As long as, sebab apa roket ni ditakuti? Sebab dia tak ada speed limit. You tembak, dia boleh pergi sampai Mach 5, Mach 6, Mach, tu tahu kan? Speed of sound kan? Okay? Alright, so minta maaf lah, panas sikit dalam ni. Lagi satu sensor adalah sensor dalam tu. Turbojet ini ada macam-macam sensor. Satu sensor ini dipanggil untuk nak mengukur velocity of air. Kita ada pressure transducer, kita ada thermocouple. So udara akan masuk sini, terbakar. Sebelum terbakar, dia akan lalu dalam enjin kapal terbang, dia ada fan. Lepas tu ada kompresor. Lepas kompresor dia ada burner. Lepas burner dia ada turbine. Lepas turbine nozzle. Okay? Awak bayangkan kapal terbang yang sebesar-besar tu, awak tahu tak berapa saiz burner dia? Enjin kapal terbang yang sebesar-besar alam tu, awak tahu tak enjin dia, tempat pembakar dia, ruang pembakar dia berapa besar? Lebar ni je. Lebar ni je. Yang lain tu, kompresor dan turbine. Ruangan terbakar tak perlu besar pun. Sebab kalau besar lagi susah je nak bakar.
Nampak tak? Faham. Okay? So compressor tu yang compressor dia terbaik lebih banyak. So bila dia berada ni, so segala magnetic sensor tu akan masuk ke data acquisition. Dia akan read temperature, lepas tu flow sensor, pressure transducer masuk ke dalam komputer untuk baca. Untuk setiap apa? Untuk setiap throttle berapa banyak? Throttle kan, apa tebal control kan. So kalau dia take off 100% lah. 100%. So dia akan throttle 100%, maknanya tembak minyak banyak. So dia akan bagi daya tujuh kan. Okeylah. Okay. So ini adalah kecil kecil. Harga benda ni kita orang baru beli, adalah baru 2 tahun lepas, harga dia 3,000. Boleh beli ni kereta. Boleh beli sedikit. Okay. Alright. Next kita pergi kita tengok. Saya kira. Oh, ada chest. Okay, so cuba masuk. Industrial. Industrial kan. Industrial. Okay, dah semua masuk lah. Okay, so ini adalah industrial lab. Saya punya PhD student, saya je lah, brother Talha. So dia adalah in charge yang duduk dalam lab ini. So you all boleh tengok ada macam-macam jenis 3D printer. Ada yang laju, ada yang boleh campur macam-macam color, produk dia ada macam-macam. Kadang-kadang dia nak buat jadi pakaian pun ada cloth daripada 3D printer. Kita orang dalam teknologi sekarang ni 3D printer untuk nak buat makanan. Print makanan sendiri. Print makanan sendiri pun ada. Kawan saya buat 3D printer untuk ubat-ubatan. Print ubat. Okay. Saya buat untuk roket, print fuel. Fuel itu 3D printing fuel itu yang kita print ni, itulah fuel. Bahan bakar. Okay. Dekat roket lab dekat luar negara print semua sekali roket tu dengan 3D printing. Okay. Dr. Talha, you want to say something? Dr. lagi, brother Talha. Sun. Saya Talha, saya baru start buat PhD. So semua ni bakal cikgu InsyaAllah. saya pun daripada KPM sebenarnya. Saya cuti belajar, saya dapat HLP. So mungkin satu hari nanti awak dah posting, awak pun boleh mohon HLP jugalah. Tahu kan HLP? After 4-5 years, you jadi cikgu, you boleh mohon sama belajar. So saya dapat HLP under cluster IR 4.0, Additive Manufacturing. So siapa-siapa yang berminat nanti, bolehlah after 4-5 years, mohon buat master ke, buat PhD ke. Macam saya master buat sendiri, PhD saya sambung HLP. Okay, so research saya pasal 3D printing, saya print metal, saya ada nak print metal parts untuk Dr. Hanafi. So ongoing. Okay, so yang awak tengok kat sini adalah printer-printer yang ada. Yang tu semua printer yang slow, kena selama. Yang awak tengok ni adalah the latest one. Pernah dengar ke Bambulet? Ni printer yang the latest one lah laju. Maksudnya benda yang kalau kita print pakai printer biasa 6 jam, yang ni 3 kali ganda lagi laju. 2 jam dia. Dan dia laju dan dia precise lah. Maksudnya kalau awak guna 3D print, awak kena post processing. Kalau yang ni, awak boleh perlu guna Yang ni saya print one page. Macam dia tu. So kalau awak tengok naga ke robot tu, semuanya saya buat tu lah. Dah yang besar? Yang yang besar ni. Kena besar? Boleh buat cosplay ni. Okey, jadi sebab awak semua bakal cikgu, so saya nasihatkan explore lah pasal 3D printer ni. So awak boleh buat bahan bantu mengajar So saya sebenarnya ada banyak print, cuma ada orang pinjam tu, so kat sini tak ada. Tapi ni salah satu contoh lah. Contoh macam nak tunjukkan roket, kita boleh print Kalau kat situ itu engine, saya pun ada print mouse apa semua. Okey, jadi kat sini cikgu campur-campur ke ni? Pakai Fizik.
Oh, fizik. Okey, fizik lagi lah sesuai korang nak ceritakan macam benda slow ke lagi apa law banyak tu. Bolehlah print bahan-bahan tu mengajar yang banyak sebab sekarang ni 3D print awak tak perlu belajar 3D software susah. Tinkercad boleh. Kalau ada iPad, you boleh pakai Nomad, Shaper 3D apa semua dan boleh terus print. Okey, dan harga dia pun quite affordable lah. Sekarang printer yang laju kat Shopee RM1,000 pun dapat. Yang Bamboo Lab ni mahal lah, RM3,500. Okey, kalau Bamboo Lab yang advance, dia ada AMS. Dia ada automatic metering system. Dia boleh change color automatic Korang ambilkan Optimus Prime. Optimus Prime. So ni adalah contoh kita print one shot sebab printer tu boleh change color. So tak perlulah manual tukar gambar benda semua. So macam yang ni pun sama juga, kita print one shot saja. Yang ni glow in the dark. Belakang ni kita pakai material glow in the dark, belakang dan depan ni. Okay, so you can explore more lah teknologi 3D printer ni. Okay, tu je daripada saya. Okay, selamat maju jaya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okay. Terima kasih. Kita juga ada print daripada kulit durian. Print dari kulit durian. Kulit durian kita bacukkan, kita keringkan, jadikan dia filamen, kita print roket. Sebab apa nak print roket? Supaya roket yang kita nak tembak dia nak terhapus dekat udara. Ada kat situ. Mana dah? Macam buat dan Apa ni? Sekejap ni. Baik. Ada. 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 Daripada kulit durian tapi tak ada bau tak ada bau durian. Okay, yang ni awak tengok ini kita print metal Sekarang ni research adalah dulu kita print plastik je polymer. Sekarang kita boleh print metal ini copper. Macam material saya baru nak start adalah Cornell Sigon 18 besi untuk aerospace. Okay, so kita orang pun ke arah metal jugalah. Ni boleh pegang ni. Sampel metal Okay. So,